Terima kasih, Bapak. Penjelasan kenapa syarikat Josh Kent dilantik untuk melaksanakan projek sambungan laluan LRT Ampang Line. Untuk makluman yang berhormat, berdasarkan penilaian teknikal, syarikat Josh Kent didapati melepasi tahap lulus penilaian tender yang dilaksanakan oleh prasarana melalui konsultan Halcro. Untuk melaksanakan projek itu, Josh Kent telah melantik syarikat subkontraktor yang memiliki kepakaran dalam bidang sistem yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, syarikat Thales telah dilantik untuk melaksanakan pembangunan sistem signaling untuk LRT. Oleh yang demikian, Josh Kent memiliki support technical team yang terdiri daripada syarikat subkontraktor yang berwibawa untuk melaksanakan projek ini. Dalam hubungan itu, dimaklumkan bahawa pelantikan syarikat subkontraktor oleh Josh Kent telah pun diluluskan oleh MOF pada awal Oktober 2012. Itu jawapannya. Pengurusi, Timbalan Menteri, saya minta sikit lagi. Datuk Pengurusi, terima kasih. Timbalan Menteri, di sana ada dokumen yang ditandatangani oleh Jawatankuasa Perolehan Kementerian Kewangan. Itu seawal Januari 2012 lagi, yang ditandatangani oleh Pekan, Tambun dan Ketua Setiausaha Perbandaraan. Dalam dokumen itu tertera dengan jelas bahawa yang telah mendapat penilaian tertinggi dari segi keuangan, teknikal dan sebagainya adalah sebuah syarikat dari UK, Balfour Beatty, bukannya Josh Kent. Ya, itu sebab itu tadi dalam perbahasan saya menyebut berkenaan dengan syarikat perunding Halcro yang membuat analisa terperinci tentang Josh Kent, dan ianya tidak seperti mana yang diberi jawapan sebentar tadi. Dari sudut keuangan, dari sudut pengalaman, dia mendapat markah ketiga paling corot. Jadi laporan mana sebenarnya yang Berhormat Menteri bacakan, dan laporan mana sebenarnya yang terkandung dalam laporan syarikat perunding Halcro, dan dokumen yang ditandatangani atas nama Jawatankuasa Perolehan Kementerian Kewangan yang tidak langsung menyebut nama Josh Kent sebagai syarikat yang memperolehinya setakat bulan Januari 2012. Keputusan pada bulan berapa dalam tahun 2012 ini yang mengubah keputusan oleh Jawatankuasa Perolehan Kementerian Kewangan. Sebab kes ini membawa kepada pengarah strategik parti keahlian disiasat oleh bahagian jenayah komersial Bukit Aman kerana memiliki dokumen yang disabitkan sebagai berstatus OSA. Artinya kesahihan dokumen itu tak dipertikaikan. Itu kenyataan Datuk Bakri Zinin. Dan dokumen itulah yang saya maksudkan tertera dengan jelas. Balfour Beatty adalah syarikat yang memenangi kontrak ini. Jadi sebenarnya bila yang keputusan itu berubah? Ya. Saya pun menduduki Jawatankuasa Perolehan, tetapi tidaklah Jawatankuasa Perolehan 1. Saya Jawatankuasa Perolehan 2. Setahu saya, bila kita buat keputusan, bila kita sign, kita tak ada ubah-ubah lagi dah. Ya, tak ada. Saya tak tahu yang dokumen yang mana yang Berhormat sebut ni, saya tak pernah tengok. Sebab surat yang PM sign ni pun macam-macam juga. Ada juga baru ni pemilihan mahasiswa pun ada PM pula sign surat ke UIA. Macam mana? Jadi kesahihan tu kena pastikan. Yang pasti Jawatankuasa Perolehan kita menilai dengan cara yang terbuka dan membuat keputusan yang terbaik. Dalam penilaian, kita tak boleh nak melihat satu-satu aspek. Dia macam-macam aspek. Ya. Janganlah satu poin itu dia markahnya rendah sedikit daripada orang lain, maka dia tak layak. Tidak semestinya. Tender, sebab tu dia kena ada tender proses, sebab tu dia kena ada penilaian oleh pelbagai pihak. Kalau tidak, seorang je lah boleh buat keputusan. Yang Berhormat tengok, okey, poin ini 99, dia dapat. Tidak begitu. Dia susah.
Kalau boleh, Yang Berhormat. Apa nak lagi tu? Isu yang sama, tanya je penjelasan. Tak apalah, dia dah tanya dah, Sikit je, cukup Yang dah tu. Cukup, Sikit nanti je. kita tak payah balik. Tak balik sikit je, lagi. tak kurang daripada 2 minit. Yang Berhormat, kalau boleh. Datuk Pengerusi. Tak payahlah, Yang Berhormat. Berkait dengan isu ini, Yang Berhormat. Nanti bila saya jawab Yang Berhormat tanyalah. Tak, sama juga isunya. Tak payahlah, yang orang lain pun Yang Berhormat nak tanya, semua nak tidak, tanya. takkan tak boleh, Yang Berhormat. Okeylah, Bas sekali. sama. Terima kasih. Yang Berhormat, saya hadiri semasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyoal Saudara Rafizi Ramli, Pengarah Strategi Keadilan, di mana mereka menanyakan dokumen keputusan oleh Kementerian Kewangan, perolehan itu. Jadi nampak ketika itu dokumen ini dokumen rasmi, dokumen yang sah, bukan olok-olok yang dimuatkan tanda tangan Perdana Menteri. Jadi saya mahu penjelasan, adakah di sini Yang Berhormat ingin jelaskan bahawa sebenarnya dokumen itu dokumen palsu. Jadi dengan ini kita boleh gunakan kenyataan Yang Berhormat di Parlimen untuk membebaskan Saudara Rafizi Ramli jikalau boleh didakwa di bawah akta rahsia rasmi. Saya mohon, terima kasih. Pertamanya saya tak tengok dokumen tu. Pertamanya, ya. Keduanya saya kena tengoklah untuk mengesahkan. Cuma yang saya tahu banyak dokumen-dokumen bukan semestinya betul, ada yang palsu. Jadi kita kena tengok dulu. Dan saya selaku berpengalaman sedikit dalam pengendalian jawatan kuasa perolehan ni, kita tak ada buat macam tu. Kita tak ada. Kalau kita buat keputusan, kita buat keputusan lah. Apa yang nak tukar-tukar lagi? Saya minta celahan sikit lagi, Datuk. Datuk Pengerusi, terima kasih. Yang Berhormat, sebab itu dalam perbahasan tadi saya sebut, ya, kita mempunyai dokumen laporan HELCRO tebal, ya. Cuma kita baca ringkasannya, muka surat 7 dan 8. HELCRO ni, Yang Berhormat, syarikat prasarana lantik. Ya, syarikat prasarana lantik. Muka surat 7 dan 8. Pembida George Kent gagal dari aspek kewangan. Tidak mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. Penilaian teknikal paling rendah 38.62. Muka surat 14. Pembida George Kent tidak memahami kehendak teknikal, terutama dari segi koordinasi dan integrasi dengan sistem sedia ada. Muka surat 17, pembida George Kent tidak mampu meyakinkan perunding bahawa mereka mempunyai kepakaran menjalankan projek secara sistematik. Muka surat 24, pembida George Kent didapati tidak pernah mengendalikan projek besar, apalagi berpengalaman dalam projek sebesar ini. Berbanding pembida lain, hampir kesemuanya pernah menyiapkan projek bernilai 1 bilion. Projek terbesar George Kent hanya bernilai 40 juta. Muka surat 24, pembida George Kent tidak pernah terlibat dalam projek melibatkan rel atau LRT. Muka surat 64, pembida George Kent dirumuskan berada di tempat ketiga tercorot dari segi kemahiran dan pengalaman teknikal. Markah yang diperolehi lebih rendah dari purata keseluruhan pembida lain. Muka surat 72, HELCRO merumuskan panel penilai teknikal tidak yakin George Kent boleh mengendalikan projek dengan jayanya. Ekoran daripada laporan ini, Datuk Syahril dari Syarikat Prasarana menulis kepada Kementerian Kewangan, iaitu surat pada November 12 Disember 2011 untuk memaklumkan hasil penilaian bidaan perjawatan kuasa perolehan Kementerian Kewangan yang dipengusikan oleh Datuk Seri Najib. Kemudiannya, jawatan kuasa inilah kemudiannya membuat satu keputusan bahawa yang menang itu adalah syarikat Balfour Beatty. Jadi ianya bukan satu persatu yang kita petik sesaja. Kita berasas pada dokumen rasmi kementerian sendiri. Jadi itu yang saya mohon Yang Berhormat berikan. Soal Yang Berhormat kata pengalaman kalau dah buat keputusan tak berubah itu, okey, saya akui. Okey. Tetapi mempertikaikan dokumen rasmi ini menimbulkan pertanyaan pula. Okey, Yang Berhormat, konsultan dia ada tugas dia. Jawatan kuasa dia kena buat keputusan. Dan jawatan kuasa dia mengambil segala pertimbangan, ya. Saya tak tahulah, saya tak tahu detail sebab saya pun tak ada dalam tu. Tapi setahu sayanya dia kena ambil semua pertimbangan. Dan bila dia buat keputusan, dan kalaupun dia tidak ada kepakaran, dia ada subkontraktor, international player yang boleh buat, tak apa salahnya. Tidak ada masalah.
Kalau kita nak semua nak bagi kepada international player, sampai bila orang kita boleh buat kerja-kerja sebegitu? Dia bagilah dia team up. Dia bagi team up. Ini nation building yang berhormat. Membangunkan sebuah negara yang aman damai. Jadi kita kena ambil pertimbangan semua. Konsultan mana dia tahu? Konsultan kalau boleh bagi semua international player lagi bagus dia. Kenapa syarikat prasarana melantik Helcro dan bayar Helcro untuk buat penilaian? Iyalah. Apa salahnya nak bagi? Kalau jawapan macam tu yang berhormat, buat apa konsultan kerja dia macam ni ada agenda lain? Iya. Saya nak tanya, syarikat prasarana bayar Helcro ni. Iya. Jadi kalau penilaian dia tak boleh pakai yang berhormat. Tak apalah. Yang berhormat, yang saya nak sebut begini. Apabila Jawatan Kuasa Perolehan Kementerian Kewangan telah buat keputusannya adalah Balfour Beatty, bukan George Kent. Yang saya tanya, macam mana boleh berubah pada George Kent? Dan adakah berhormat tahu kemudiannya? Itu yang saya mempertikaikan. Itu saya mempertikaikan. Kerana setahu saya bila keputusan kita buat, kita tak ubah-ubah. Itu saya mempertikaikan. Saya boleh berkongsi semua dokumen yang kita ada pada yang berhormat. Boleh. Dan George Kent ini bila dapat, dia kemudian menulis pada Balfour Beatty, mempelawa Balfour Beatty sebagai subkon dia. Sebagai subkon dia. Yang berhormat. Apa jadi gitu tu? Pelak tu. Apa bagi pada dia, bagi George Kent? Lebih baik bagi terus pada Balfour Beatty. Tapi nanti nak share dengan saya, boleh share lah. Saya nak share di luar nanti. Cuma saya nak bagi tahu berhormat, yang saya tanyakan tadi adalah daripada Januari, Jawatan Kuasa Perolehan ini menganugerahkan projek kepada Balfour Beatty. Episod berikutnya yang membawa kepada Jawatan Kuasa ini berubah keputusan. Apa yang membawa kepada keputusan itu berubah? Itu yang saya pertikaikan. Yang berhormat nak kongsi pandangan dengan saya itu bolehlah lepas ni. Itu saya mempertikaikan. Bagi saya keputusan apabila sudah dibuat adalah keputusan yang muktamad. Itu. Jadi kita kongsikanlah lepas ni.